Bahagian 3, Tajwid, pelajaran 15, Waqaf. Sebab-sebab waqaf. Terdapat 4 sebab dibolehkan waqaf. Yang pertama dipanggil waqaf ikhtiyari. Yang kedua, waqaf ittirari. Yang ketiga, waqaf intidhari. Dan yang terakhir sekali, waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtiyari bermaksud waqaf yang disengajakan, yakni waqaf kerana ada tanda-tanda waqaf. Yang kedua, waqaf ittirari, yakni waqaf terpaksa. Waqaf yang terpaksa dilakukan kerana kehabisan nafas dan lain-lain dan hendaklah diibtidakkan. Yang ketiga, waqaf intidhari, iaitu waqaf pertikaian. Waqaf ini ialah waqaf yang menjadi pertikaian imam-imam qiraat. Dan yang terakhir sekali, waqaf ikhtibari, iaitu waqaf pengetahuan. Waqaf ini bermaksud waqaf sekadar untuk memberi contoh bagi tujuan pembelajaran. Tanda dan simbol waqaf. Yang pertama, tanda bulat, yakni nombor. Tanda ini terdapat di hujung tiap-tiap satu ayat. Di sini adalah tempat yang baik untuk memberhentikan bacaan. Yang kedua, waqaf lazim, yakni waqaf kebiasaan. Semua qura' bersepakat memberhentikan bacaannya di sini. Oleh itu, mestilah kita memberhentikan bacaan apabila sampai pada tanda-tanda tersebut. Yang ketiga, waqaf mamnu', dilarang. Berbentuk lam alif, bermaksud dilarang sama sekali bagi kita untuk memberhentikan bacaan. Contohnya, thamaratir rizqa qalu. Walau bagaimanapun, kita dibolehkan memberhenti bacaan kita di sini, mewaqafkan bacaan kita di sini dengan tujuan dan disebabkan oleh keputusan nafas. Tetapi hendaklah kita mengibtidakkan bacaan semula. Seperti contoh, thamaratir rizqa, thamaratir rizqan qalu. Maksud dilarang berhenti ialah kita memberhentikan bacaan kita dengan sengaja. Seperti contoh, thamaratir rizqa qalu. Yang keempat, waqaf jaiz, yakni harus. Waqaf ini berbentuk jim. Tanda ini menunjukkan kita boleh sama ada berhenti atau menyambungkan bacaan. Fama fawqaha fa'amma. Yang kelima, wasal aula, yakni menyambungkan bacaan lebih baik. Di sini terdapat tanda gabungan huruf sad dan huruf lam yang bermaksud wasal aula. Kita dibolehkan memberhentikan bacaan apabila sampai pada tanda ini. Namun, menyambungkan bacaan adalah lebih baik. Dzalik falawla.
ذلك فلولا. Yang keenam, waqaf aula, yakni bermaksud memberhentikan bacaan lebih baik. Simbol di sini adalah simbol qaf dan simbol lam yang bermaksud waqaf aula. Kita dibolehkan memberhentikan bacaan apabila sampai pada tanda ini, dan memberhentikan bacaan adalah lebih baik. Al-haqqa, dhalik. Yang ketujuh, waqaf mu'anaqah ataupun waqaf terikat, di mana kita akan menjumpai 3 titik yang berpasangan. Jika diwaqafkan bacaan pada titik yang pertama, maka pada titik kedua hendaklah diteruskan bacaan. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jika kita mewasalkan bacaan pada titik yang pertama, maka waqafkan bacaan pada titik yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Namun demikian, tidak menjadi kesalahan jika kita mewasalkan bacaan pada kedua-dua titik tersebut. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ke-8, hukum sakta, iaitu tanda sin kecil di atas. Artinya, memberhentikan bacaan sebentar tanpa menukar nafas dengan kadar berhentinya sepanjang 2 harakat dan menyambungkan semula dengan bacaan dengan nafas yang sama. Terdapat 4 tempat dalam Al-Quran yang mempunyai tanda saktah mengikut bacaan hafz. Yang pertama, surah Al-Kahfi di hujung ayat pertama. Yang kedua, surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Yang ketiga, dalam surah Al-Qiyamah, wa qila man raqa. Dan yang akhir sekali dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.